Baiklah, terima kasih rakan kita Abdul Wali dan Mahira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bagi mengikuti lintas langsung dari daerah Belait pada pagi ini. Dan seperti biasa, kita akan kongsikan beberapa makluman dan juga menyaksikan satu bahan visual yang telah pun disediakan oleh rakan setugas kita. Dan untuk pengetahuan bis kita, Alhamdulillah pada hari ini keadaan cuaca di daerah Belait nampak cerah saja. Dan kita mengharapkan dan turut mendoakan apa juga aktiviti dan juga urusan habis kita pada hari ini berjalan dengan lancarnya. Kalau ada bermula pada hari ini 7 hari bulan Mac sehingga 19 hari bulan Mac, penuntut dan juga para pelajar di negara Brunei Darussalam akan memulakan pembelajaran secara dalam maya. Dan kita juga telah pun dimaklumkan bahawa para pelajar juga ada menggunakan HLP iaitu Home Learning Pack. Jadi kita mengharapkan agar ibu bapa dapat memantau pembelajaran dan juga perjalanan silibus yang telah pun dikongsikan oleh guru-guru. Jadi semoga segalanya berjalan dengan lancar dan dipermudahkan ya. Dan juga ingin kita maklumkan bahawa satu lagi acara yang bakal diadakan di daerah Belait, yang mana kempen derma darah bersempena dengan sambutan Hari Kebangsaan Negara Brunei Darussalam ke-38 yang dianjurkan oleh Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan dengan kerjasama Kementerian Kesihatan akan diadakan selama 2 hari, 13 dan 14 hari bulan Mac 2022. Yang mana akan mengambil tempat di Perpustakaan Dewan Bahasa dan Pustaka Kampung Pandan Kuala Belait bermula jam 9 pagi sehingga jam 12 tengah hari. Baiklah, itu dia dua info semasa dan sekarang berkata kita beralih bagi menyaksikan bahan visual yang telah pun disediakan untuk pagi ini. Arang adalah bahan padat yang berpori dan merupakan hasil pembakaran dari bahan yang mengandungi unsur karbon. Sebahagian besar dari pori-porinya yang masih tertutup dengan hidrokarbon dan senyawa organik lainnya. Arang yang dibakar akan menghasilkan api yang menyala dalam waktu singkat sahaja dan kemudiannya akan berubah menjadi kemerah-merahan, lalu haba yang dihasilkan dari arang itu adalah bara api dari arang yang aktif. Penggunaan arang di negara ini sudah menjadi kebiasaan bagi mereka yang menggunakannya sebagai salah satu cara untuk membakar makanan. Bara yang dihasilkan dari arang yang panas ini akan digunakan untuk memasak makanan-makanan yang mentah seperti ayam, daging, ikan dan sebagainya. Dayang Zatil Ridwah binti Haji Darud adalah salah seorang peniaga yang aktif dalam penjualan ayam bakar. Namun di negara kita ni lebih dikenali sebagai ayam salai. Edisi untuk kali ini, beliau akan mengongsikan penggunaan arang dan bara ini adalah salah satu tarikan pelanggan untuk perniagaan beliau. Hampir semua orang menggemari makanan yang dibakar dan memasak menggunakan pemanggang elektrik atau pemanggang gas adalah jauh lebih mudah jika dibandingkan daripada menggunakan arang dan bara. Tetapi bagi saya, ianya seperti mengambil satu jalan yang mudah dan kurang istimewa. Memasak dengan api yang terbuka, ianya suatu pengalaman yang primal dan merendahkan diri. Kerana ianya bukan seperti ketuhar yang kita hendak kawal, ikut kemahuan kita. Memasak dengan api yang terbuka menggunakan arang dan bara, ada kemungkinannya akan ada angin yang mengganggu aliran udara ataupun arang anda menjadi lebih lembab daripada yang anda mahukan. Walau apapun, apa yang anda perlu lakukan adalah memerhati dan bertindak balas, dan ganjarannya adalah sangat-sangat berbaloi. Setiap makanan ada mengeluarkan aroma, dan aroma yang makanan yang dimasak menggunakan arang dan bara adalah lebih istimewa. Kerana arang dan bara akan menjadikan makanan lebih enak, berasap dan berperisa. Kerana apabila daging yang dimasak menggunakan pemanggang dipanaskan dan ia akan menghasilkan titisan. Titisan ini dipenuhi dengan lemak dan protein yang akan jatuh ke atas arang. Dan arang itu akan menguapkan titisan tersebut dan masuk kembali ke dalam daging. Anda pasti akan tahu perbezaannya. Jika anda mempunyai dua daging yang sama, yang dimasak pada suhu yang sama untuk jumlah masa yang sama. Dan satu-satu perbezaannya adalah satu daging dimasakkan menggunakan arang dan satu lagi dimasakkan menggunakan pemanggang elektrik atau gas. Setentunya, hasilnya daging yang dimasak menggunakan arang
adalah lebih terasa enak dan sedap. Okay. Terdapat pelbagai menu-menu yang dijualkan di pondok kecil ini yang dapat kita kategorikan di antara salayan dan bukan salayan. Dalam salayan, kami menawarkan makanan seperti sayap dan ikan bakar, kulit ayam, tongkeng dan seekor ayam bulat. Di samping tawaran ini, kami juga menawarkannya sebagai party set. Untuk bukan salayan, tidak lain tidak bukan, makanan ruji kita ni Brunei iaitu nasi katok. Atau di sini kami menggelarnya nasi katok tili. Di samping itu, kami juga menghasilkan satu menu yang menggabungkan kedua-dua kategori, iaitu nasi katok ayam salai. Penat dan lelah bukanlah alasan untuk kita berhenti dari perniagaan. Namun, kekuatan yang masih ada pada Dayang Zatil ini menjadikan beliau terus bersemangat untuk meneruskan perniagaannya. Kerana setiap peniaga akan menghadapi pelbagai cabaran dan salah satu daripadanya ialah persiapan untuk membuka waktu perniagaan untuk orang ramai. Kami punya waktu perniagaan adalah dari pukul 12.30 hari sehingga 6 petang. Setiap hari kecuali hari Ahad dan cuti umum. Selalunya, saya suka mengambil tempahan 2 hari sebelumnya kerana sehari digunakan untuk membeli belah, terutama mencari bahan-bahan yang diperlukan dan daging-daging yang segar. Dan sehari lagi adalah digunakan untuk memerap daging. Memerap daging ini adalah sangat penting kerana ianya akan menambahkan rasa dan melembutkan daging tersebut. Rezeki itu sangat luas dan kita sebagai hamba Allah haruslah berusaha untuk mendapatkannya. Kerana usaha itu akan menghasilkan ganjaran dan pendapatan untuk diri sendiri, ahli keluarga dan orang sekeliling kita. Bahkan, satu daripada usaha pencarian rezeki itu dihasilkan oleh arang dan bara.